Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita dunia bersama saya, Tira Aminuddin. Jumlah korban akibat serangan kumpulan bersenjata di sebuah dewan konsert di Bandar Krokus, Moskow meningkat kepada 143 orang. Jawatankuasa siasatan Rusia menjangkakan angka itu akan terus bertambah. Kumpulan terbabit turut melemparkan bom pembakar yang mencetuskan kebakaran di dewan berkenaan. Data awal menunjukkan punca kematian disebabkan kecederaan akibat timbakan dan sedutan asap dalam kebakaran berkenaan. Sementara itu, ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Menurut CNN, kumpulan bersenjata itu mengesahkan tindakannya menerusi satu kenyataan rasmi yang diterbitkan agensi berita gabungan ISIS iaitu Amaq menerusi Telegram. Bagaimanapun, tiada bukti ditunjukkan untuk menyokong pengakuan berkenaan. Dua mayat pelarian Rohingya berjaya dievakuasi manakala beberapa lagi dikesan masih berada di laut. Ia susulan insiden sebuah bot yang membawa kira-kira 150 penumpang terbalik di luar pantai wilayah Aceh Rabu lalu. Pasukan Penyelamat Indonesia menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR pada Jumaat lalu. Tak berkuasa memaklumkan bahawa lebih daripada separuh dozen mayat dikesan oleh nelayan. Bagaimanapun, hanya 2 mayat berjaya dievakuasi. Kedua-dua mangsa tersebut adalah wanita. Nanti kita akan konfirmasi dengan imigrasi, jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Namun sampai sana nanti mereka akan mengkonfirmasi UNHCR bagian Rohingya yang meninggal. Pasukan Undang-Undang kepada calon yang tewas dalam pemilihan Presiden Indonesia, Ganjar Pranowo, memfailkan aduan di Mahkamah Perlembagaan semalam. Ia menggesa pemilihan baharu diadakan semula sekaligus menidakkan kemenangan Prabowo Subianto sebelum ini. Tuntutan dibuat bagi membatalkan kemenangan Prabowo di atas alasan pendaftaran beliau didakwa melanggar peruntukan undang-undang dan etika. Justru pilihan raya perlu diadakan semula. Peguam dalam pasukan undang-undang kepada Ganjar, Todung Mulia Lubis berkata, pilihan raya itu didakwa dicemari dengan nepotisme yang mengakibatkan penyalahgunaan kuasa. Ganjar yang juga bekas Gubernur Jawa Tengah dan disokong oleh parti pemerintah, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, memperoleh 16% undi pada pilihan raya bulan lalu. Pada pemilihan itu, Prabowo membolot hampir 60% undi, manakala bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan pula meraih 25 undi. Menegaskan kepada semua bahawa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Nah, itu kita berharap transparansi. 3 warga Zambia dijatuhi hukuman penjara 9 tahun kerana memiliki gading gajah tanpa permit. Mereka juga dijatuhi hukuman penjara 4 bulan kerana memasuki negara itu secara tidak sah kerana melanggar Akta Imigresen. Menurut pihak berkuasa pendakwaan Zimbabwe, pada 19 Mac, 3 lelaki itu bersama 2 lagi rakan mereka memasuki Zimbabwe dari Botswana secara tidak sah melalui kawasan berluka berhampiran pos sempadan Kazunggala. Ketika berada di Zimbabwe, kesemua lelaki berkenaan cuba memasuki Zambia. Perkara itu disedari ranger pihak berkuasa pengurusan Taman Negara dan Hidupan Liar Zimbabwe yang kemudian melakukan serangan hendap di tebing sungai Zambezi. Berlaku tembakan antara ranger dan kelima suspek yang menyebabkan 2 daripada mereka maut dan 3 ditahan. Siasatan membawa kepada penemuan semula 15 gading gajah seberat 128.82 kg selain 6 butir peluru hidup dan senapang. Sekian berita dunia dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.